Saya Nozuliana binti Harun 274462 akan membincangkan mengenai tajuk pembinaan negara bangsa dalam konteks Malaysia. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan negara? Iaitu suatu kawasan atau wilayah yang mempunyai penduduk yang menetap dan kerajaan yang berdaulat. Istilah negara merujuk kepada sebuah unit politik yang mempunyai kedaulatan dan tanggungjawab serta kuasa untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Negara berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat. Negara bangsa pula mempunyai 4 elemen penting, iaitu 1. Penduduk, kedua ialah sempadan, ketiga kenegaraan dan keempat ialah kedaulatan. Apa itu bangsa? Kewujudan kumpulan manusia terbentuk dengan diikat oleh beberapa ciri persamaan berasaskan kelahiran, keturunan atau unsur-unsur jasmani, politik dan sosial. 3 takrifan utama mengenai bangsa, iaitu yang pertama dari perspektif perundangan, iaitu status kenegaraan menurut perlembagaan. Kedua dari perspektif keturunan, berdasarkan ciri fizikal, iaitu biologi dan budaya. Dan yang ketiga ialah dari perspektif politik, iaitu komuniti politik dalam wilayah tertentu. Seterusnya ialah apa itu negara bangsa. Menurut Kamus Dewan 1994, halaman 924, negara bangsa sebagai negara yang berdaulat yang didiami oleh satu bangsa. Pembinaan negara pula adalah merupakan satu proses mewujud semangat kenegaraan atau perasaan kekitaan di kalangan semua penduduk sesebuah negara. Ia bererti mewujudkan sentimen satu bangsa dan satu negara serta melahirkan kepribadian bangsa. Ciri-ciri negara bangsa iaitu 1. Masyarakat bersatu padu tanpa fahaman perkauman yang sempit dan menerima satu nilai kebangsaan yang boleh mengikat mereka sebagai satu kelompok manusia yang mempunyai nilai yang sama. Yang kedua, mempunyai ideologi liberal demokrasi. Dan yang ketiga, kepercayaan kepada pemerintahan dan undang-undang negara. Seterusnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi negara bangsa, iaitu pertama, nasionalisme. Nasionalisme ialah perasaan cinta kepada tanah leluhur, iaitu tanah air, dilahirkan menerusi tindakan seperti penentangan terhadap penjajahan atau melalui sentimen kebangsaan seperti menyanyikan lagu kebangsaan atau menaikkan bendera negara. Elemen penting pemangkin pembentukan negara bangsa. Seterusnya ialah patriotism, iaitu sebagai perasaan bangga dan cinta kepada negara serta kesediaan untuk berkorban apa saja demi kepentingan negara. Patriotism meliputi sikap-sikap seperti bangga akan pencapaian dan budaya bangsa, kehendak memelihara ciri-ciri bangsa dan dasar budayanya. Seterusnya ialah integrasi. Integrasi ialah di mana proses mewujudkan identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah daripada segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Integrasi terdiri daripada integrasi wilayah ekonomi, kebudayaan, sosial, pendidikan dan politik. Perkara asas dalam proses pengukuhan perpaduan dan penyatuan masyarakat serta bermatlamat menghilangkan perasaan perkauman atau kenegaraan atau apa jua kefahaman kebangsaan yang sempit. Nationality, iaitu kewarganegaraan, mewujudkan satu bentuk identiti kepada semua rakyat. Contohnya mempunyai kad pengenalan, faktor kebersamaan dan perasaan berkongsi milik dalam hal seperti budaya kebangsaan, sistem politik dan bahasa menjadi asas penyatuan. Seterusnya ialah demokrasi, daripada rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Alat mewujudkan keutuhan pentadbiran dan dikresi seluruh rakyat. Kekuatan demokrasi dalam pembentukan negara bangsa iaitu pemberian hak kepada semua warga negara berkongsi ideologi yang sama dalam memilih pemerintah. Seterusnya ialah neo-feudalism. Sistem konservatif berkaitan pemerintahan yang terbentuk dalam cara baru masa kini. Sistem feudalism
iaitu sistem pemerintahan oleh golongan elit yang menguasai segala aspek ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara. Seterusnya ialah liberalism, iaitu kesederhanaan atau keterbukaan. Keterbukaan ini ialah tanpa ada had yang mengganggu kelicinan pentadbiran dan sekaligus menggugat perkembangan negara. Seterusnya ialah pluralism. Pluralism ialah sikap kepelbagaian yang terbentuk daripada proses kepelbagaian penduduk, iaitu kebiasaan terbina hasil daripada penjajahan. Dasar ini memenuhi konsep kolonialisme bagi menghalang penyatuan. Seterusnya ialah kepelbagaian budaya. Kepelbagaian kaum wujud dalam pelbagai budaya akan menghalang integrasi. So ianya perlu dipupuk dalam membentuk satu identiti nasional. Bahasa Melayu juga menjadi teras iaitu sebagai bahasa kebangsaan. Kesanggupan kaum lain menerima penentuan kejayaan akan membentuk negara bangsa. Seterusnya ialah isu dan cabaran negara bangsa, iaitu mengenai Malaysia yang dibawa oleh Lee Kuan Yew. Malaysia for Malayan berusaha untuk mempengaruhi orang bukan Melayu di Malaysia, iaitu ingin mengenepikan institusi beraja dan mencabar kedudukan istimewa orang Melayu. Bersamaan, hak bagi semua adalah melalui satu ideologi politik, sosial dan ekonomi. Seakan-akan dengan rancangan Malayan Union, rancangan ini mendapat bantahan yang keras dari orang Melayu. Sebab-sebab penolakan Malaysia iaitu mengenepikan agama Islam sebagai agama rasmi, menafikan kewujudan institusi beraja, menolak bahawa bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi, menentang hak-hak istimewa orang Melayu dan bumi putera. Seterusnya ialah isu dia. Kebelakangan ini sejarah negara yang merupakan asas kepada pembentukan peradaban bangsa semakin dilupakan. Pengetahuan dan literasi sejarah umumnya dianggap satu aset intelektual yang tidak mendatangkan keuntungan atau bernilai kepada perdagangan. Oleh itu, ia tidak dipentingkan dan dianggap sekadar satu pengetahuan am. Ia juga bukan sekadar mengibarkan bendera Malaysia semasa menyambut ulang tahun kemerdekaan. Lebih buruk apabila kibaran jalur gemilang semakin dianggap rutin tahunan hingga mengakibatkan perbuatan memperlekehkan bendera dan lagu negaraku oleh Wee Meng Chi, iaitu Namawi. Lebih biadab lagi apabila sekelompok anak muda mengibarkan bendera Sangsaka Melaya pada himpunan Janji Bersih di Dataran Merdeka Kuala Lumpur pada ambang Merdeka Ogos 2012. Ditambah pula dengan insiden memijak dan menconteng gambar Perdana Menteri serta melondehkan seluar pada himpunan yang sama. Langkah-langkah mengatasi adalah memupuk semangat patriotisme melalui pendidikan patriotisme, kolaborasi semua pihak seperti ibu bapa, keluarga, institusi pengajian dan media massa, serta penambahan nilai secara konsisten melalui PLKN dan BTN, serta gagasan dan juga kempen kerajaan. Seterusnya ialah cabaran globalisasi ke arah pembinaan negara bangsa. Kesukaran menjadikan Malaysia maju mengikut acuan sendiri dari segi memperkukuhkan minda, budaya dan nilai yang harus menjadi pegangan rakyat supaya sejajar dengan hasrat pembentukan negara bangsa, iaitu sifat kewibawaan pemimpin negara dalam menyatukan bangsa dan menyeru rakyat menuntut kemerdekaan bangsa agar Malaysia mampu menyahut cabaran wawasan 2020. Mencari jalan keluar bagi mengukuhkan negara bangsa pada masa depan sebagai teras utama bagi pembinaan negara bangsa. Kegagalan mewujudkan iklim sekolah iaitu iklim sekolah yang berkesan mempunyai ciri seperti guru berasa selamat, berpuas hati, berkeyakinan dan tidak terasa tertekan mendidik murid di sekolah dalam melaksanakan objektif pembelajaran dan mencapai matlamat pembinaan negara bangsa.
kelima ialah komitmen guru yang tidak kukuh. Ini kerana guru adalah tunjang kepada sekolah berkesan, kerana guru bertanggungjawab terhadap core business yang meliputi perkembangan jasmani, rohani dan intelek, serta kaedah pengajaran yang meliputi asas kemahiran kritis seseorang murid agar kekuatan pemikiran dan daya penyelesaian masalah dapat dipupuk. Seterusnya ialah masalah jati diri pelajar di sekolah. Apabila pelajar terbabit dalam gejala yang tidak baik, iaitu contohnya merempit, penyalahgunaan dadah, pembunuhan dan pelacuran, matlamat pembinaan negara bangsa akan tercemar dan pelaksanaannya akan tergendala. Okey, seterusnya ialah usaha-usaha ke arah pembentukan negara bangsa. Okey, iaitu melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan yang menggunakan satu kurikulum kebangsaan untuk semua jenis sekolah dan satu penilaian peperiksaan dan peperiksaan yang seragam. Kedua, menjadikan agenda memperkasakan sekolah kebangsaan menjadi salah satu teras dasar pelaksanaan rancangan Malaysia ke-9 bagi merealisasikan matlamat menjadikan sekolah kebangsaan sebagai tempat memupuk perpaduan kaum dan pusat kecemerlangan pendidikan dalam bidang akademik dan bukan akademik. Ketiga, menerapkan nilai jati diri, budaya, bahasa dan seni budaya dilaksanakan secara sisipan dalam tajuk-tajuk mata pelajaran yang bersesuaian. Keempat, memperkenalkan mata pelajaran civic dan kenegaraan pada tahun 2003 di peringkat sekolah dan menengah bertujuan memberi kesedaran kepada para pelajar tentang hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat pelbagai kaum serta pentingnya semangat patriotisme, kesejahteraan dan keharmonian antara kaum. Kelima, memperkenalkan konsep sekolah wawasan sebagai salah satu pendekatan alternatif untuk memupuk nilai perpaduan kaum dan integrasi nasional dengan menempatkan 2 atau 3 jenis sekolah rendah berlainan bahasa, pengantar dan pentadbiran dalam kawasan yang sama dan berkongsi kemudahan asas seperti padang permainan, dewan dan kantin. Keenam, melaksanakan beberapa aktiviti bagi menerapkan semangat patriotisme secara berterusan, iaitu perhimpunan mingguan, sambutan bulanan kemerdekaan, sambutan kempen kibar jalur gemilang, sambutan detik ambang merdeka di sekolah berasrama dengan kerjasama PIBG, perhimpunan khas sempena hari merdeka untuk memperdengarkan perutusan kemerdekaan. Ketujuh, memupuk dan meningkatkan semangat perpaduan dan patriotik serta bangsa sebagai rakyat Malaysia. Ke-8, mengurangkan segregasi kaum dan kerenggangan dalam perhubungan inter dan intra kaum dan wilayah. Ke-9, meningkatkan integrasi wilayah antara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan dengan Semenanjung dan antara negeri-negeri di Semenanjung. Ke-10, mengambil langkah tertentu bagi membolehkan sekolah-sekolah yang pelajarnya terdiri daripada satu kaum sahaja, seperti sekolah jenis kebangsaan, sekolah agama atau sekolah jenis kebangsaan, berintegrasi dan bergaul dengan pelajar lain. Ke-11, kurikulum sekolah rendah dan menengah memberi tumpuan kepada mata pelajaran sejarah, budaya dan adat resam kaum-kaum di Malaysia dan unsur-unsur penting agama dan kepercayaan utama negara ini. Ke-12 ialah pendidikan dan aktiviti kurikulum yang menerapkan sikap dan nilai-nilai yang mendukung kepada pencapaian perpaduan negara. Ke-13, pendidikan sepanjang hayat dijalankan oleh pelbagai agensi dan pihak di luar sistem pendidikan formal dan usaha memupuk perpaduan menerusi penerapan unsur-unsur perpaduan ke dalam kurikulum dan juga kurikulum. Ke-14, infrastruktur pendidikan yang mencukupi disediakan di semua kawasan terutama di kawasan luar bandar dan pedalaman. Ke-15, memperkasakan bahasa kebangsaan dengan menggerakkan gelombang baru gerakan memperkasakan bahasa kebangsaan. Ke-16, memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa, iaitu membina kurikulum kesenian dan membina sekolah seni. 17, yang terakhir ialah memantapkan perpaduan dan integrasi nasional, iaitu menghormati Perlembagaan Malaysia, menungkat semangat patriotik melalui kelab rukun negara, penyebaran maklumat, kempen cintakan warisan bangsa. Okey, seterusnya kita cakap mengenai masyarakat majmuk di Malaysia. Okey, apa itu masyarakat majmuk? Secara tidak sengajanya pada awal abad ke-19, lebih 90% penduduk
tanah Melayu adalah Melayu. Namun pada pertengahan abad ke-19, penghijrahan masuk kaum Cina dan India secara beramai-ramai ekoran dasar liberal Inggeris telah mengubah struktur kependudukan asal tanah Melayu. Masyarakat majmuk di Malaysia ketika itu terdiri daripada berbagai etnik dikategorikan mengikut cara hidup, pola penempatan, pekerjaan dan pendidikan. Proses pembentukan Malaysia, proses pembentukan masyarakat pada mulanya sukar kerana berbeza fahaman, amalan, ras dan etnik serta kehidupan seharian. Hakikatnya kesukaran penyatuan atau interaksi masyarakat pada ketika itu terhasil daripada dasar pecah dan perintah Inggeris. Perasaan perkauman diwujudkan untuk menjaga kepentingan penjajah dari segi politik dan kebebasan menjarah hasil bumi Malaysia. Akibatnya Malaysia terpaksa merungkai masalah perpaduan hingga kini. Okey, perpaduan ialah di mana satu proses yang menyatupadukan seluruh anggota masyarakat dan negara melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama dengan perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Penyatuan dalam semua aspek iaitu fizikal, ekonomi, politik dan sosial. Perpaduan penting bagi sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian, ras etnik, bahasa, agama, kebudayaan dan pegangan. Keutuhan negara bergantung kepada keharmonian sosial seperti wujud kestabilan politik, tingkatkan pertumbuhan ekonomi. Okey, sebagai kesimpulan daripada pembentukan negara bangsa ialah Malaysia sedang menuju ke arah sebuah negara maju yang terdedah kepada globalisasi. Pembinaan sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu padu diperlukan kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada masyarakat majmuk. Sikap perkauman yang tebal bermakna Malaysia terdedah kepada konflik perkauman yang akan berlaku pada bila-bila masa sahaja seperti sebutir bom jangka. Okay, menyusun semula masyarakat melalui dasar-dasar yang dijalankan selepas peristiwa 13 Mei 1969 merupakan langkah terbaik menuju pembentukan sebuah negara bangsa. Semangat nasionalisme menjadi pemangkin dan pelengkap kepada usaha ini. Setiap warga negara sepatutnya bersedia menggantikan nasionalisme yang sempit berasaskan perkauman kepada nasionalisme kebangsaan, lantas melahirkan pula semangat patriotisme yang tidak berbelah bagi terhadap negara bangsa. Di samping itu, ilmu kenegaraan memberi ruang kepada masyarakat menyedari kebutaan kepada hal-hal ehwal negara sendiri dan akan membawa kemusnahan serta membantutkan perkembangan negara. Sekian, terima kasih.